TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. What's up everybody? Anda sedang menyaksikan Sukses SPM 2021 bersama dengan saya Akmal Nazir. Apa khabar, semua sihat? Alhamdulillah. Ingat, kita belum menang lagi, jadi sila patuhi segala SOP. Sentiasa cuci tangan dengan kerap, sentiasa pakai pelitup muka dan juga apa? Ya, menjaga jarak 1 meter. Okey, aku nak tanya kepada cajuan SPM 2021. Siapa yang mengambil subjek menservis motosikal? Cuba tengok sikit. Wah, ramainya. Ada dah 25,000 orang tu. Ramai cikgu. Jadi, saya pasti ada cukup beruntung hari ini kerana kita ada seorang guru yang akan mengajak anda semua bagaimana kita nak tackle bagi subjek ini dan insya-Allah sekaligus mendapat keputusan yang cermelang. Okey, agak-agak siapa guru ni? Ada yang dah tahu siapa? Okey, kalau nak tahu siapakah guru yang akan mengajar kita pada petang ini, jom kita tengok profil guru hari ini. Ikhlas setiap perbuatan. Lepas tu apa, cikgu? Ikhlas segala perbuatan. Ya. Kemudian redha segala ketentuan. Itu dia motor daripada cikgu kita yang bernama Cikgu Ilyas. Ya, Muhammad Ilyas. Ya, cikgu sihat, cikgu? Ya, alhamdulillah sihat ya, Kuman. Dah makan, cikgu? Dah. Alhamdulillah. Cikgu, ini saya tahu kalau saya tengok profil tadi, cikgu mempunyai pengalaman sebanyak 14 tahun, cikgu, Ya, betul dah eh? 14 tahun dah saya mengajar. 14 tahun. Jadi umur cikgu sekarang dah 30. Tak payah kira. Tak payah kira. Cikgu, saya nak tanya cikgu lah kan. Cikgu mempunyai pengalaman sebanyak 14 tahun dan apa yang mendorong cikgu sehingga ke hari ini untuk menjadi seorang pendidik, cikgu? Okey, sepanjang saya bermula daripada maktab sehingga saya menyambung pelajaran ke peringkat universiti. Okey, subjek yang saya ajar ni berkaitan dengan subjek kemahiran. Okey. Okey, bila berkaitan dengan subjek kemahiran tu, dia kena dengan minat saya yang berkaitan dengan kemahiran. Jadi saya meneruskan dan saya menggalakkan pelajar-pelajar saya untuk menceburi bidang kemahiran ni juga, supaya dia dapat menjadi satu tenaga kerja yang mahir kepada negara kita. InsyaAllah. Okey. Dan kalau hari ini subjeknya adalah menservis motosikal, cikgu. Ya, subjek menservis dan dengan kata cikgu ada dalam 10 biji motor Setakat ni baru ada 2 lah. Lagi 8 belum sampai lagi. Dah order lah. Okey, daripada anda semua, kami di DTV sentiasa melakukan protokol kesihatan. Jadi dengan itu, cikgu, kita nak minta cikgu untuk datang ke sini untuk kita lakukan sanitasi. Boleh, cikgu? Boleh. Okey, silakan, cikgu. Alright. Okey, ada hand sanitizer di atas meja. Cikgu boleh gunakan terlebih dahulu dan diikuti dengan saya. Okey, insya-Allah kita doakan supaya Malaysia akan bebas daripada wabak COVID-19, cikgu Ya. Lama dengar kata cikgu nak pergi travel Ya, semua tak boleh lagi lah sekarang. InsyaAllah. Okey, baik. Saya nak update status COVID harian, cikgu. Ya. Cikgu rasa hari ini berapa, cikgu? Hari ni masih lebih angka 6,000. Hampir ke 7,000 lah, lebih 6,500. Ya. Okey, cikgu beli ke sini sikit, cikgu. Cikgu nak jawab pergi ke mana tu? Okey, cikgu kat sini Okey, baik. Jadi hari ini kes harian COVID-19 di Malaysia adalah 6,658, cikgu. Ya, 6,658. Baik. Okey, jadi banyak tu. Banyak, cikgu, tinggi tu juga, cikgu kan. Okey, jadi ini kita nak berkenalan dulu dengan sekolah pilihan hari ini. Sebab kita tahu dah kan cikgunya siapa, subjek apa yang kita nak belajar. Cikgu, mereka semua datang daripada sekolah yang sama, satu sekolah bukan? Ada 2 sekolah yang terlibat. Okey, yang pertama, cikgu? Ya, daripada SMK Batu Muda, Kuala Lumpur dan daripada SMK Desa Tun Hussein On, Kuala Lumpur. Okey, jadi tanpa membuang masa lagi, jom saya nak perkenalkan kepada anda semua sekolah pilihan hari ini. Ini dia. Serak-serak cikgu belakang ni. Kita ada Valentino Rossi. Kita ada Lorenzo. Kita ada ramai, cikgu Ni semua pelumba-pelumba MotoGP. Bakal-bakal lah. Okey. Jadi mungkin cikgu nak perkenalkan mereka terlebih dahulu, cikgu. Okey, yang pertama Muhammad Nazhan. Okey, Nazhan Wazif daripada SMK Batu Muda. Ini dia Nazhan Wazif Nazhan. Okey, lambai sikit. Nazhan, boleh tak awak beritahu perkenalkan diri awak, nama dan juga ni saya tahu awak cita-cita nak jadi apa nanti lepas SPM nanti ni. Apa awak punya target ni? Assalamualaikum. Nama saya Nazhan Wazif bin Yahya. Saya calon SPM Form 5.
Okey. Cita-cita saya nanti saya nak jadi pegawai bomba macam tu. Pegawai bomba. Terbaiklah Nazhan. Okey, seterusnya kita ada Daniel. Daniel, bagi tahu nama awak dan juga cita-cita awak Daniel. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, nama saya Muhammad Daniel Naim bin Muhammad Zaidi dari Sekolah Menengah Kebangsaan Desa Terhuseon. Cita-cita saya nak jadi pegawai tentera. Pegawai tentera. Memang sekolah tu dia kedudukan dia dalam camp. Dalam Kementerian Pertahanan. Memang orang kata on the right track lah. Jadi mungkin memang parent dia di kalangan frontliner lah. Anggota persahabatan. Terbaiklah Daniel. Okey, seterusnya ni Izzuan. Kenalkan diri awak dan juga cita-cita awak nak jadi apa ni Izzuan? Assalamualaikum, salam sejahtera. Assalam. Nama saya Muhammad Izzuan Raika bin Izzuan dari sekolah SMK Desa Tun Hussein Oi. Okay, cita-cita saya nak jadi chef. Chef. Wah. Izzuan, boleh tak saya tahu apa awak punya masterpiece awak punya masakan sampai ke hari ini? Kalau kawan-kawan awak atau family member, Izzuan masaklah masakan itu. Boleh kongsi sikit tak? Buat masa ni tak pernah masak lagi. Dengan orang. Okey, tak apa Izzuan. It's okay. InsyaAllah nanti satu hari nanti kita akan pergi kedai dia, cikgu. Kena tu dia masih dalam skill, kemahiran juga. Betul. Okey, ini siapa ni? Abang kita lagi seorang ni. Namanya siapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama saya Muhammad Aiman Nur Haziq bin S. Nazir dari sekolah SMK Desa Terhuseon. Cita-cita saya sekarang ni ada 2 target. Iaitu? Satu, saya akan minta nak menjadi mekanik dan kedua saya akan masuk jadi askar. Sama geng lah dengan Daniel nanti. Jadi dia ada pilihan. Betul. Dia ada pilihan. Dan kalau ikut dalam unit ketenteraan ke mana-mana badan uniform pun dia ada unit teknikal dia bahagian workshop. Jadi kemahiran yang dia ada tu dia boleh gunakan sebagai satu pendekatan untuk dia mohon jawatan tersebut. Boleh. Baik. Jadi cikgu sebenarnya kita ada lagi 2 pelajar cikgu. Ya. Tapi itulah saya nak mencari mana lagi 2 pelajar ni. Ponteng ke tu? Okey, jadi dengan itu kita nak berhenti rehat dulu sambil-sambil saya dengan Cikgu Ilyas pergi cari lagi 2 pelajar ini. Selepas ini dalam Sukses SPM 2021. Cikgu, kita nak cakap mana ni cikgu? Jom kita cari. Kat mana cikgu? Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Begitu teruja dengan subjek menservis motosikal ini kerana setiap topik dan kemahiran yang dipelajari sangat dekat dengan jiwa dan minat saya yang mendalam terhadap motosikal. Dengan ilmu dan kemahiran yang diperolehi di sekolah, dapatlah saya memperhatikannya dalam kehidupan harian saya bagi misi masa lampau. MPV Motor terbaik. Saya juga banyak mempelajari kemahiran-kemahiran yang baru walaupun terdapat pelbagai halangan dan cabaran dalam mempelajari ilmu pemotoran ini. Oleh itu, saya akan cuba sedaya upaya dan mencabar diri saya agar dapat menjadi yang terbaik dalam kalangan yang terbaik. MPV motosikal terbaik. Sekian, terima kasih. Saya amat berminat dengan subjek menservis motosikal ini kerana banyak kemahiran yang saya perolehi, terutamanya berkaitan dengan enjin dan sistem motosikal. Walaupun sukar dan mencabar, saya tetap akan berusaha untuk melakukan yang terbaik kerana subjek ini menjurus ke arah kerjaya saya di masa hadapan. Terima kasih kepada ibu bapa saya dan Cikgu Syukri. MPV Motor best. Didik TV KPM. Okey, itu dia pandangan pelajar mengenai subjek menservis motosikal. Cikgu Ilyas. Ya, saya. Kita tak jumpa lagi lah cikgu lagi masih pelajar. tak tahu dia dekat mana menyorok mungkin. Tak apalah, nanti dia akan masuk lah tu. Dia akan masuk. Kita doakanlah insya-Allah. Okey, jadi cikgu dah bersedia cikgu? Ya, sudah. Okey, dan saya pasti pelajar-pelajar kita pun dah bersedia dan juga pelajar-pelajar di rumah pun dah bersedia. Jadi tanpa membuang masa, ayo kita mulakan dengan subjek menservis motosikal bersama dengan Cikgu Ilyas. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan cikgu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi hari ini kita akan belajar berkaitan dengan modul 3. Okey. Jadi kita dah masuk dalam subjek menservis motosikal sehingga ke bab yang ketiga, yang mana slot hari ini iaitu kita akan mengulang kaji topik di tingkatan 4. Okey, yang mana bagi pelajar calon SPM, topik ini telah kamu pelajari ketika kamu berada di tingkatan 4. Jadi bagi yang calon
SPM yang akan datang, iaitu pelajar di tingkatan 4 sekarang, yang mana mungkin dia sedang menonton di televisyen sekarang. Okey, jadi dia juga telah belajar topik ini baru lagi pada awal tahun ni. Jadi dia dah jadi satu proses ulang kaji lah. Okey, yang mana topik ini kandungan dia iaitu menggegas kerangka yang pertama dan yang kedua mengecat reraut. Okey, di bawah modul 3 ini terdapat dua kandungan lah, menggegas kerangka dan mengecat reraut. Namun pada hari ini kita akan fokus kepada tajuk menggegas kerangka. Okey, menggegas kerangka. Okey. Jadi pada hari ini kita akan lihat tajuk yang berkaitan dengan menggegas kerangka ni. Jadi pada akhir pembelajaran, sepatutnya pelajar dapat menyatakan atau mengenal pasti jenis kerangka yang terdapat pada motosikal dan kemudian menyatakan fungsi kerangka tersebut. Okey. Baik, jadi yang berada dengan saya sekarang, dah bersedia ke semua? Nazhan, Daniel, Izwan dan juga Danny. Okey. Diorang bersedia tu, cikgu. Okey, baik. Jadi kita lihat kepada fungsi kerangka. Okey, yang mana kalau kamu lihat pada tubuh badan kamu. Okey, lihat pada tubuh badan kamu, apakah struktur yang terdapat pada badan kamu yang mana dia menguatkan fungsi atau menguatkan bentuk tubuh badan kamu? Tulang, cikgu. Tulang. Okey, ya, betul, tulang. Jadi adakah tulang ni terdapat pada motosikal? Dia tak bagi tulang kan dekat motosikal tu, cikgu? Jadi dia tidak panggil sebagai tulang. Okey, istilah yang kita gunakan pada motosikal iaitu kerangka. Ya. Okey, kerangka. Jadi tak semua orang kenal dengan istilah kerangka. Okey, jadi ada juga yang memanggil dia atau menamakan sebagai chassis. Chassis. Okey, orang boleh kenal sebagai chassis. Okey, tapi dalam silibus kita akan ajar dengan menggunakan istilah kerangka. Baik, jadi kerangka mempunyai beberapa fungsi. Kerangka ni mempunyai beberapa fungsi. Okey, yang pertama sebagai komponen utama dan terbesar pada sesebuah motosikal tersebut. Okey. Jadi kalau kita tengok pada motosikal, yang menyebabkan saiz dia jadi nampak besar tu, adalah bergantung pada saiz kerangka tersebut. Kalau motosikal berkuasa kecil, jadi saiz kerangka dia akan lebih kecil. Kalau kerangka tu sisi dia, kuasa dia lebih besar, jadi saiz dia akan dibina atau direka bentuk lebih besar. Sesuai dengan keadaan motosikal tersebut dan tujuan penggunaan motosikal tersebut. Ada motosikal, ada macam-macam jenis kan? Betul, cikgu. Ada macam kegunaan untuk off-road, ada untuk kegunaan perlumbaan, ada kegunaan untuk santai-santai kan? Jadi ada macam-macam jenis fungsi pada motosikal. Okey, yang kedua kita lihat pada fungsi kerangka yang kedua iaitu ianya memegang struktur pada motosikal. Jadi kerangka ni berfungsi, dia akan menghubungkan komponen-komponen yang terdapat pada motosikal supaya ianya dapat berkendali dan menghasilkan sebuah motosikal, seterusnya menggerakkan motosikal tersebut. Jadi sistem yang terdapat contohnya macam sistem gantungan hadapan. Ada fork, ada sistem roda hadapan, kemudian sistem gantungan belakang. Jadi segala sistem ni dihubungkan, diletakkan dengan enjin, semuanya akan bergantung pada kerangka tersebut. Macam kita kaitkan dengan tubuh badan tadi, tulang tu dia pegang semua struktur badan kita, betul? Betul. Jadi motosikal pun kerangka tu memegang semua sistem ataupun komponen yang terdapat pada motosikal, termasuklah enjin. Kemudian yang terakhir, fungsi kerangka iaitu menampung keseluruhan bebanan motosikal. Jadi penumpang dan pemuncing pun kedudukan dia berada di atas kerangka tu. Dia duduk atas kerangka. Tak ada orang naik motor dia duduk luar pada kerangka, tak ada kan? Jarang, dia duduk atas kerangka. Kemudian daripada daya yang diterima, maksudnya ketika dia melalui permukaan jalan, yang menampung berat motosikal tersebut. Jadi semuanya diterima oleh kerangka, yang mana dia bergantung pada sistem gantungan hadapan, sistem gantungan belakang. Semua daya tersebut akan berfokuskan kepada kerangka tersebut. Seterusnya kita lihat jenis-jenis kerangka. Jenis-jenis kerangka, ada 6 jenis kerangka. Yang mana kalau kita lihat pada motosikal ini, kita susah nak dapat kenal pasti kerangka ni sebenarnya. Pada motosikal sekarang, susah. Kenapa? Sebab motosikal sekarang semuanya dilindungi oleh cover set.
Oh ya. Ya, kita tak nampak pun kerangka dia. Sebab kedudukan kerangka ni berada di dalam. Jadi kita susah nak nampak kerangka. Tapi bagi motosikal yang sebelum-sebelum ni, pada permulaan awal wujudnya motosikal tersebut, ianya telah dilengkapi dengan kerangka dan kebanyakan kerangka dia kita dapat lihat. Jadi ada satu perbezaan lah, yang mana kerangka dahulu jelas kelihatan dan kerangka yang baru sekarang ni kebanyakannya terlindung. Okey, tapi masih ada beberapa jenis motosikal yang dikeluarkan kerangka dia kita dapat lihat dengan jelas. Okey, nanti kita akan jumpa kejap lagi dalam ni. Okey. Okey Akmal ya? Boleh cikgu. Okey, baik. Yang pertama iaitu kerangka jenis cradle frame. Okey, cradle frame. Okey. Cradle frame ni merupakan kerangka rekaan yang terawal. Rekaan terawal, jadi motosikal pada awal-awal permulaan dia tidak dilengkapi dengan berbagai-bagai sangat sistem macam motosikal pada hari ini. Jadi motosikal dulu dia lebih simple. Hanya ada enjin, ada pencahayaan, ada beberapa sistem yang membolehkan dia bergerak. Jadi motosikal tersebut lebih ringkas. Jadi tidak perlu dia menghasilkan kerangka yang terlampau complicated. Okey, yang terlampau susah untuk dihasilkan. Jadi dia menghasilkan kerangka yang ringkas sahaja. Baik. Okay. Jadi kalau kita lihat pada contoh motosikal tersebut pun, kita nampak yang kerangka ni simple. Kita nampak dengan jelas dan rekaan dia lebih simple, lebih mudah. Okey. Jadi kerangka ni ianya dilengkapi dengan 2 tiub sokongan lah. Okey, kalau pelajar dapat lihat, okey, pada bahagian bawah dan bahagian atas. Jadi di situ menunjukkan ciri-ciri cradle frame. Okey, dan kerangka ini dia tunggal. Okey, nampak bahagian atas kerangka dan bahagian bawah kerangka tiub dia tunggal. Atas satu, bawah pun satu. Jadi ini kerangka jenis cradle frame. Okey, kelebihan dia juga kerangka ini ringan sebab dia dah ringkas. Jadi dia lebih ringan berbanding kerangka-kerangka yang ada pada masa tersebut. Okey, namun rekaannya tidak sesuai untuk digunakan dalam perlumbaan lasak. Okey. Namun motosikal pada hari ini masih ada keluaran yang menggunakan kerangka jenis ini. Contoh bagi jenama-jenama tertentu. Okey. Jadi masih ada keluaran. Macam Triumph ke cikgu? Okey, Triumph, Norton, BSA. Okey, itu adalah antara jenama-jenama yang masih mengekalkan kegunaan kerangka jenis ini. Okey. Seterusnya kita lihat pada kerangka yang kedua, iaitu duplex cradle frame. Okey, duplex cradle frame ini adalah yang ditambah baik daripada kerangka jenis cradle frame ni tadi. Okey. Jadi bila binaan ada kemajuan pada teknologi, penghasilan enjin pun semakin berubah. Okey, menghasilkan enjin lebih besar. Jadi kerangka cradle frame tidak dapat nak menampung kuasa ataupun berat enjin yang terdapat pada motosikal yang berkuasa tinggi. Jadi dia ditambah baik dengan menghasilkan duplex cradle frame. Perbezaannya iaitu bahagian duplex cradle frame, bahagian tiub atas dan bawah telah jadi berkembar. Jadi reka bentuk pada masa tersebut telah menghasilkan satu kerangka yang dapat meletakkan enjin yang berkuasa tinggi. Okey. Jadi kalau kita tengok pada contoh motosikal pun, kita nampak motosikal ni lebih berkuasa tinggi berbanding yang tadi. Okey. Seterusnya kita lihat pada kerangka yang ketiga. Okey, yang ni sangat mudah untuk dikenali. Okey. Dan pelajar pun dia lebih mudahlah nak mengingat jenis kerangka ni kerana kenapa? Kerana dia agak berbeza daripada kerangka-kerangka yang lain. Betul. Yang mana kerangka jenis ini dinamakan sebagai triangulated frame. Triangulated frame yang mana kerangka ini menggunakan tiub yang bersaiz besar dan dikimpal mengelilingi enjin. Okey. Jadi ada kelebihan pada penggunaan kerangka jenis ni, yang mana kerangka jenis ini dia lebih tahan pada bebanan dan gegaran. Okey, yang mana bila benda tersebut kukuh, jadi sebarang bentuk bebanan berat macam mana pun ataupun gegaran yang dia terima, dia lebih dapat menyerap dengan lebih baik berbanding kalau rekaannya menggunakan kerangka yang lebih nipis. Okey, lebih nipis. Baik. Jadi daripada segi binaannya, kita boleh nampak bahawa kerangka ini dihasilkan mengelilingi enjin. Kita nampak, okey, dia mengelilingi enjin. Namun kerangka ini agak sukar untuk melakukan kerja
menyelenggara sekiranya berlaku kerosakan pada enjin. Sebab itulah motor jenis ni mahal sikit cikgu. Ya. Duke cikgu, Duke. Duke. Okey, keluaran KTM ya. Ya. Okey. Jadi enjin dia yang terlindung di bahagian kerangka tersebut menyebabkan dia jadi sukar untuk diselenggara. Okey, tapi tak ada masalah lah bila kita dah latih kamu satu hari nanti. Okey, mekanik-mekanik kita yang ada sekarang ni, jadi insya-Allah dia boleh melaksanakan kerja menservis dengan mudah. Tak ada masalah. Hantar je motor jenis apa? Hantar saja. Okey. Baik. Kemudian yang keempat iaitu tubular backbone frame. Okey, yang mana ini kita boleh panggil sebagai motosikal mini. Motosikal mini. Okey, mini bike. Okey, jadi motosikal ini dia sesuai menggunakan motosikal backbone frame ni sebab dia sesuai menggunakan kerangka jenis backbone frame ni kerana ianya bersaiz kecil. Okey, jadi ia bersaiz kecil. Semua komponen yang terdapat pada motosikal ini digantungkan pada satu kerangka ni sahajalah. Okey, digantungkan pada satu kerangka saja. Okey. Kalau lihat pada yang cradle tadi, jenis cradle tadi. Apa perbezaan yang terdapat pada cradle dan terdapat pada backbone frame? Okey, cuba Aiman. Aiman mana Aiman? Aiman tak kisah ke? Aiman, apa perbezaan antara cradle frame dengan tubular backbone frame ni? Yang jelas, apa perbezaan dia? Dia kecil je. Okey, satu saiz dia kecil, betul. Okey. Jadi yang kedua perbezaan dia, kita nampak bahagian tubular backbone frame dia tak ada bahagian tiub di bahagian bawah, kosong. Okey, kosong pada bahagian bawah. Jadi itu adalah perbezaan yang kedua. Yang mana pelajar memang kena ingat bentuk-bentuk ini sebab kemungkinan dalam soalan bila-bila masa soalan tu boleh keluar dalam soalan SPM nanti. Okey. Seterusnya, motosikal jenis yang menggunakan jenis tubular backbone frame ni, dia tidak boleh membawa beban yang banyak. Okey, terhadlah pada saiz dia yang kecil, mini ni kan. Jadi janganlah dia nak gagah sangat bawa yang beban yang berlebihan. Okey, jadi bawa terhad pada penunggang sahaja. Okey, kemudian tunggangannya hanya pada kelajuan rendah saja. Okey, bila dihasilkan dengan sisi kecil, jadi pemanduan tak perlulah nak laju-laju, kan? Bawa pada kadaran yang ditetapkan sahaja. Okey, yang seterusnya, okey, underbone frame. Okey, yang kelima ya, underbone frame. Ini adalah ciri-ciri yang ditambah baik daripada tubular backbone frame tadi. Okey, daripada tubular backbone frame tadi hampir sama reka bentuk dia. Cuma pada bahagian underbone frame, dia ada satu bahagian besi yang melengkung di bahagian bawah. Okey, di sini terdapatnya perbezaan berbanding dengan tubular tadi. Baik. Jenis underbone frame ini, okey, ianya banyak digunakan pada masa kini. Betul. Kerana penghasilan tu hanya kos dia rendah saja. Dan banyak pengeluar lebih suka menghasilkan kerangka jenis ini kerana ianya sesuai untuk motosikal yang berkuasa rendah. Jenis kita kata kalau yang sekarang ni jenis moped, skuter. Okey, jadi sesuai menggunakan jenis underbone frame ni. Okey. Kemudian satu lagi reka bentuk ni yang menjadi tarikan pada pengeluar untuk menggunakan kerangka jenis ini iaitu ianya sesuai untuk membawa pembonceng. Jadi kalau kita tengok kerangka-kerangka yang ada lain tu mungkin dahsyat, boleh kuasa besar, kan? Motor klasik, tapi kesesuaian yang paling sesuai untuk pembonceng, inilah jenis underbone frame. Okey, jadi tu menjadi tarikan pada pengeluar menggunakan kerangka jenis ini. Okey, baik. Dan yang terakhir kita tengok jenis kerangka iaitu delta box frame. Delta box frame. Okey, kalau kita tengok pada delta box frame ni, mungkin kita tak nampak apa benda bahagian yang kerangka hitam ni kan, tak macam kerangka. Carbon fiber macam baju tu? perisai pun ada. Okey, jadi kalau kita tengok pada kerangka ni, ini adalah antara kemajuan yang dapat dicapai dalam bidang motosikal lah. Yang mana penghasilan kerangka sedemikian, okey, dapat menjimatkan ruang, dapat menjimatkan beban pada motosikal tersebut yang mana teknologi-teknologi terbaru dimasukkan dalam penghasilan kerangka ni. Okey, kalau sebagai contoh kita tengok okey, bahagian kerangka ni kat mana roda dia? Okey, roda dia akan berada pada bahagian sini. Okey, bahagian belakang ni akan ada kedudukan tangki. Okey, ada kedudukan tangki. Okey. Kemudian kedudukan roda belakang pada bahagian belakang. Okey, jadi kedudukan kerangka. Kita nampak kedudukan kerangka dia macam tu. Dia duduk dekat bahagian dalam, bawah tangki tersebut. Okey, jadi
Kelebihan menggunakan kerangka jenis Delta Box Frame ini, okey, iaitu ianya dapat menempatkan tangki bahan api yang besar dan juga enjin yang besar. Sebab apa? Kedudukan bawah enjin dia kosong banyak. Okey, bahagian bawah ni kosong banyak. Jadi ruang bawah ni boleh kita letakkan enjin yang besar. Okey, enjin besar. Setakat ni ada enjin berapa? Mungkin kalau bagi motosikal kita ada 4 silinder enjin. Betul? 4 silinder enjin. Sama macam saiz enjin kereta. Ya. Jadi besar enjin tersebut. Jadi motosikal tersebut berkuasa tinggi. Jadi sangat sesuai. Kemudian bahan yang digunakan untuk penghasilan kerangka ini ialah alloy aluminium. Jadi kalau yang sebelum ni kita gunakan besi biasa saja. Tapi bagi kerangka jenis Delta Box ni kita gunakan aluminium. Lagi yang mana ringan, alloy aluminium Dia lagi ringan lah. Ya, sifat dia ringan. Okey, sifat dia ringan. Dan bila sifat dia ringan, ia sesuai untuk digunakan dalam perlombaan. Contohnya macam MotoGP. Baik, untuk seterusnya kita akan pergi kepada kerosakan yang terdapat pada motosikal. Okey. Cikgu, sebelum kita nak pergi situ, cikgu, kita nak berhenti rehat dulu boleh? Boleh. Okey, kepada anda semua, jangan kemana. Selepas ini kita akan sambung balik dalam Sukses SPM 2021. Semua selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Masih lagi menyaksikan Sukses SPM 2021 bersama dengan saya Akmal Nazri dan juga Cikgu Valentino Rossi kita, Cikgu Ilyas kita. Okey, Cikgu. Kita boleh sambung, Cikgu? Boleh. Let's go. Okey, baik. Jadi dalam topik ini pelajar dapat menyatakan jenis-jenis kerosakan yang berlaku pada sesebuah kerangka tersebut. Okey. Yang pertama iaitu kerangka mungkin boleh mengalami bengkok. Okey, berlakunya bengkok akibat daripada kemalangan ataupun hentaman yang kuat. Okey, selain daripada itu, mungkin juga bengkok ni boleh terjadi akibat daripada penggunaan yang tidak betul. Okey, penggunaan yang tidak betul contohnya macam digunakan untuk membawa barang yang berlebihan. Okey, kegunaan motosikal untuk membawa penumpang saja. Okey, tapi digunakan untuk bawa beban yang berlebihan. Okey, angkat barang buat untuk jualan berniaga. Okey, jadi kegunaan tu dah bertukar, jadi mungkin boleh menyebabkan bengkok pada kerangka. Okey, namun bengkok tersebut masih boleh diatasi dengan cara kita baiki, iaitu dengan memanaskan dengan memberi tekanan yang sesuai. Okey, kita panaskan pada bahagian yang bengkok dan kita bagi tekanan sesuai, jadi ianya dapat balik ke kedudukan asal lah. Okey. Cuma saya nak bagi tanya pada pelajar. Okey, boleh ke sekiranya kerangka pada motosikal ni kita ganti dengan yang baru? Kalau rosak terlampau teruk sangat, kita ganti dengan kerangka yang baru. Kita tak perlu repair tapi kita ganti dengan yang baru. Boleh ataupun tidak? Izzuan, boleh Izzuan? Boleh, cikgu. Boleh. Okey, jadi kerangka ada jual di pasaran? Ada part-part yang ada dijual lah. Okey, jadi ada part-part yang dijual. Okey, jadi bergantung kepada jenis motosikal tersebutlah. Okey, ada setengah motosikal yang kerangka dia masih ada di pasaran. Jadi, kalau berlakunya kerosakan pada kerangka ni, kita boleh ganti terus kerangka tersebut dengan yang baru. Cuma kita perlu dapatkan pengesahan daripada jabatan yang berkaitan lah. Okey, JPJ ke Puspakom. Jadi, kita dapatkan pengesahan, kita boleh ganti dengan kerangka yang baru. Standby duit je? Ya, betul. Jadi kat situ dia berbeza sikit ya. Okey. Seterusnya, kerosakan yang kedua iaitu berlakunya karat pada kerangka ni. Okey, akibat daripada cuaca, akibat daripada terkena bahan kimia. Okey, sebagai contoh kalau kita tengok pada gambar rajah, okey, mungkin ia berlaku akibat daripada tumpahan elektrolit bateri. Elektrolit bateri ni air bateri tersebut. Okey, air bateri tersebut merupakan asid, jadi dia boleh menghakis cat dan menyebabkan berlakunya karat pada kerangka tersebut. Okey. Yang ketiga, kerosakan ketiga iaitu patah. Okey, iaitu berpunca pada tempat penyambungan yang berkarat tadi. Jadi ia boleh menyebabkan patah. Okey, seterusnya penggunaan yang tidak betul juga sama macam tadi, boleh menyebabkan berlakunya patah pada kerangka tersebut. Ataupun yang terakhir iaitu penghasilannya yang tidak berkualiti. Okey, maksudnya penggunaan bahan tu saiz dia nipis, besi tu yang tidak berkualiti. Okey. Jadi boleh menyebabkan ianya lebih cepat patah berbanding kerangka yang mengikut spesifikasi yang betul. Okey, baik. Seterusnya kita akan melihat pada
lukisan teknikal projek menggegas. Okey, yang mana di sini pelajar dapat mentafsir lukisan ini untuk menghasilkan satu projek menggegas yang mana ianya termasuk dalam sukatan bagi tingkatan 4. Okey, sebagai contoh di sini saya nak tunjukkan projek gegas yang dihasilkan. Okey. Jadi di sini adalah contoh. Okey, yang mana projek gegas yang dihasilkan. Okey, sama seperti yang terdapat pada gambar rajah yang diberi pada lukisan. Okey. Jadi ini adalah projek yang dihasilkan. Cikgu boleh tunjuk depan sikit, cikgu? Tunjuk depan sikit. Okey. Cikgu stay je kat situ. Okey, baik. Jadi pelajar akan menghasilkan projek menggegas berdasarkan kepada lukisan teknikal yang ditunjukkan. Okey, jadi sebelum sampai nak jadikan projek macam ni, pelajar mesti memahami lukisan teknikal ni dahulu. Okey, dia faham ukuran dia faham bentuk, jadi barulah pelajar dapat menghasilkan projek seperti ini. Okey. Baik. Terusnya cikgu. Baik. Jadi untuk memahami lukisan teknikal ini, okey, kita lihat pada gambar rajah yang diberi iaitu pandangan pelan. Okey, yang mana kalau lihat di sini, okey, ini adalah pelan. Yang mana kalau kita lihat objek daripada arah anak panah. Okey, daripada arah anak panah menunjukkan pandangan hadapan objek tersebut. Okey, jadi kalau kita lihat daripada pandangan hadapan, kita akan nampak ini. Okey, kita akan nampak ni. Okey, kita akan nampak pandangan hadapan. Kalau kita lihat daripada atas, kita akan nampak pelan. Jadi pelan itu kita guna istilah atau perkataan pelan. Okey, untuk pandangan atas. Okey, kita guna istilah pelan bagi pandangan atas. Dan yang ketiga, pelajar dapat mentafsir iaitu pandangan sisi. Yang mana kedudukan objek jika dilihat daripada sisi. Okey. Jika dilihat daripada sisi, ini yang kita akan nampak. Okey. Jadi selepas pelajar memahami lukisan teknikal ini, barulah pelajar dapat memindahkan segala ukuran di atas besi ataupun plate projek ini, memindahkan ukuran, kemudian menanda dan kemudian barulah menghasilkan ataupun mengikut proses-proses yang seterusnya seperti memotong, kemudian menebuk dan barulah kita membentuk sehingga siap projek sampai jadi macam ni. Okey. Seterusnya, kita akan pergi kepada teknik menjawab soalan. Okey. Untuk teknik menjawab soalan ni, okey, bagi KSSM yang baru pada tahun ini, okey, kamu merupakan calon yang pertama menjawab soalan SPM yang berbentuk soalan KSSM lah bagi silibus yang baru. Jadi agak berbeza dengan soalan-soalan tahun sebelum ni lah. Jadi soalan bagi KSSM yang baru ni adalah banyak berbentuk ABC yang pelbagai. Okey, ABC yang pelbagai. Jadi kita akan lihat contoh-contoh soalan dan pelajar boleh menyumbangkan jawapan untuk soalan ni. Jadi kita uji balik kemampuan kamu dengan menjawab soalan yang saya sediakan ini. Okey. Baik, ini adalah contoh soalan yang mana soalan ini berbentuk padanan. Okey, soalan ini adalah soalan berbentuk padanan. Okey, yang mana soalan berbentuk padanan ini kamu kena padankan dengan jawapannya di bawah. Okey. Contoh soalan 1. Okey, jadi ni kita minta pelajar untuk bersedia. Okey, tengok jenis-jenis kerangka ni nanti kamu cuba jawab dekat bahagian bawah. Okey, contoh soalan 1. Okey, berikut menunjukkan jenis kerangka motosikal. Okey, yang ada tadi kita belajar tadi, cradle frame, okey, delta box, duplex cradle frame, triangulated underbone dan juga tubular backbone frame. Okey. Soalan dia, pilih dan tuliskan padanan bagi jenis kerangka dengan ciri-ciri yang betul pada ruang jawapan. Okey, jadi kita lihat pada ciri-ciri yang diberikan, kamu sesuaikan dengan jawapan yang telah diberikan di atas tadi. Okey, jadi jawapan dah sediakan ke atas, kamu just ambil saja, isikan pada ruang jawapan. Dengan cara apa? Dengan tulis. Okey, tulis balik jawapan tersebut. Okey, kita lihat yang pertama. Okey, Nazhan mungkin boleh cuba soalan yang pertama ni. Ianya dibuat berasaskan alloy aluminium yang bersifat ringan. Kerangka jenis apa tu, Nazhan?
Delta box. Okey. Delta box frame. Jadi yang pertama ni delta box, iaitu yang dihasilkan menggunakan alat aluminium yang bersifat ringan. Okey, jadi bagus Nazan. Okey, yang kedua, sukar diselenggara sekiranya berlaku kerosakan pada komponen enjin. Okey, Izzuan. Triangulated frame, cikgu. Okey, kalau kita tengok pada triangulated frame tu yang mana bentuknya menutupi bahagian atas enjin. Jadi dia sukar diselenggara. Okey, kita lihat jawapan. Okey, betul. Yang ketiga, sesuai bagi motosikal berkapasiti sisi enjin yang kecil. Jadi ni apa ni? Danny. Apa jawapan yang sesuai untuk soalan ni? Daniel? Daniel tidur ke? Tak dengar. Aiman, cuba Aiman. Aiman boleh, Man? Aiman? Tubular backbone, cikgu. Okey, tubular backbone. Okey, jadi tubular backbone sesuai bagi enjin yang berkapasiti sisi enjin yang kecil. Okey. Seterusnya, banyak dihasilkan kerana kos yang murah dan sesuai bagi membawa pemuncing. Ni yang tadi, yang banyak dikeluarkan oleh pengeluar tadi. Apa dia ni? Daniel dengar tak suara kami di studio sekarang ini, Daniel? Daniel? Daniel, kalau dengar tunjuk good, Daniel. Kalau tak dengar, tak payah buat apa-apa. Tak dengar. Tak? Okey. Tak apa. Jadi cikgu mungkin boleh berikan jawapan untuk soalan itu? Jadi yang jawapan seterusnya iaitu underbone frame. Okey, mana ia banyak dikeluarkan dan sesuai untuk membawa pembonceng. Okey, kita lihat pada soalan yang kedua. Okey, soalan kedua adalah berbentuk tanda betul salah. Okey, tanda betul salah. Jadi, untuk tanda betul salah ni, pelajar kena perhati betul-betul. Sama ada kamu kena tulis perkataan betul dan tulis perkataan salah, okey, ataupun kamu boleh menggunakan simbol sahaja. Betul ataupun salah. Okey. Jadi perhatikan betul-betul sama ada soalan tu minta kamu tulis betul atau salah atau just menggunakan simbol sahaja. Okey. Baik. Kita lihat pada contoh penyataan kerosakan. Okey, kerangka boleh bengkok berpunca dari kemalangan yang teruk ataupun hentaman yang kuat. Okey, betul ke salah? Betul. Okey, betul. Okey, betul Akmal. Yang kedua, bahan pembuatan yang berkualiti juga menjadi punca kerangka mudah patah. Bahan tu dah kualiti tapi kerangka tu boleh jadi mudah patah. Okey, Izzuan, nak cuba Izzuan? Salah, cikgu. Okey, salah. Okey, betul salah Baik, yang ketiga, bahan kimia seperti elektrolit, bateri motosikal juga boleh menyebabkan berlakunya karat pada motosikal. Betul. Betul. Okey, betul. Baik, yang keempat, kerangka boleh patah akibat dari kekerapan membrek. Banyak sangat brek sampai kerangka tu boleh patah. Betul? Ini saya tak sure, saya bagi diorang cikgu jawab. Okey, cuba. Aiman. Betul ke salah kawan-kawan? Salah, cikgu. Salah, cikgu. Okey, salah. Kita tengok. Okey, salah. Okey, jadi banyak membrek tidak menjejaskan kerangka Okey, seterusnya yang terakhir, kerangka yang bengkok boleh dibaik pulih dengan cara memanaskan pada bahagian bengkok dan diberikan tekanan yang sesuai. Betul. Okey, betul. 10 markah untuk cikgu. Okey, jadi ini adalah bentuk soalan yang berkaitan betul salah. Okey, jadi pelajar dah dapat tengok bentuk soalan untuk SPM yang akan kamu hadapi pada tahun hadapan ni. Okey. Soalan contoh yang ketiga. Okey, berikut menunjukkan produk yang dihasilkan dalam projek menggegas. Okey, jadi menunjukkan arah anak panah, menunjukkan arah pandangan hadapan. Okey. Jadi, jadual menunjukkan pandangan lukisan teknikal projek gegas. Okey. Pandangan apa tu? Okey, siapa nak cuba? Pandangan apa? Cikgu. A tu pandangan apa? Tu pandangan sisi, cikgu. Okey, pandangan sisi. B pandangan hadapan. Okey, B pandangan hadapan. C pandangan atas ataupun plan. Okey, pandangan atas ataupun plan. Okey, bagus. Okey, kita tengok jawapan dia. Okey, A pandangan sisi. B pandangan apa? Hadapan. Dan C plan, pandangan atas. Okey, baik. Okey, jadi ini adalah bentuk soalan yang mana kamu hanya betulkan, tulis dia punya jawapannya pada bahagian ruang kosong. Okey. Soalan yang keempat. Okey, soalan contoh yang keempat. Berikut merupakan sebahagian langkah kerja menggegas. Okey, yang mana dalam soalan keempat ni adalah berbentuk
menyusun mengikut urutan. Menyusun ikut urutan. Jadi bila susun ikut urutan, kita kena tengok langkah-langkah. Ada langkah-langkah yang mana kita dahulukan, kita kena dahulukanlah. Langkah yang kemudian, kita kena kemudian. Supaya dia mengikut susun atur yang betul. Okey, baik. Jadi berdasarkan pada penyataan tersebut, penyataan ini tidak mengikut urutan lah. Dia susun A, B, C, D dan E ni tidak mengikut urutan. Jadi pelajar hanya perlu susun balik supaya jadi satu urutan yang betul. Okey, baik. Jadi kita tengok penyataan langkah kerja. Memotong mengikut garisan menggunakan gergaji besi untuk A. B. Membenang pada bahan projek menggunakan alat pembenang dalam. C. Mengukur panjang dan lebar bahan projek menggunakan angkut vernier. D. Membengkok bahan projek menggunakan penukul besi. E. Menanda garisan lurus menggunakan penggarit. Okey, jadi berdasarkan kepada kata kerja yang berada di hadapan ni. Okey, berdasarkan pada kata kerja yang berada di hadapan ni, pelajar mesti dapat menentukan proses dia yang betul. Okey, lihat pada kata kerja yang terdapat pada penyataan tersebut. Okey, yang pertama kita lihat dalam proses penghasilan projek ni, yang pertama apa dia? Yang pertama iaitu kita mengukur. Mesti kita ukur dulu bahan projek kita. Okey, jadi yang C ni akan jadi yang pertama. Selepas kita ukur, kita mesti nak tanda bahagian mana yang kita nak potong. Okey, jadi kita pilih iaitu kerja menanda. Okey, yang ketiga iaitu kita memotong. Okey, jadi dalam kerja memotong ni pelbagailah. Mungkin termasuk dalam kerja menggerudi ataupun kita menggunakan kikir. Okey, seperti yang ada atas meja ni, kita menggunakan kikir untuk kita membentuk atau kita meratakan sebahagian daripada permukaan projek kita. Okey, jadi dalam memotong ni luaslah, kerja memotong ni luas. Okey, jadi selepas memotong, kita akan melakukan proses membenang. Okey, kita akan lakukan proses membenang. Okey, dan yang terakhir, barulah kita membengkokkan projek yang kita hendak hasilkan tersebut. Okey, jadi berdasarkan kepada proses tersebut, kamu kenal kata kunci pada bahagian hadapan penyataan tersebut. Jadi insya-Allah kamu dapat jawab soalan yang macam ni. Okey. Itu kata kunci yang depan cikgu. Baik, betul. Kalau kita tahu yang mana satu memotong, menanda, insya-Allah kita dapat jawab soalan Baik, berbentuk betul. ini cikgu. Ya. Okey, kita berhenti rehat dulu cikgu. Boleh. Selepas ini kita akan sambung balik dalam Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Okey, masih lagi menyaksikan Sukses SPM 2021. Kepada anda yang terlepas tadi, jangan risau. Nanti boleh tengok semula di YouTube Didik TV KPM. Okey, cikgu. Ya. Di segmen terakhir ni, kita nak apa lagi yang cikgu nak kongsikan kepada kami semua ni, cikgu? Okey, baik. Jadi ada beberapa bentuk soalan lagi yang kita belum lihat lagi. Okey. Jadi ni adalah satu petunjuklah pada kamu yang mana bila kita dapat teknik menjawab ni, insya-Allah membantu kamu dalam menjawab soalan untuk SPM 2021 dalam kertas menservis motosikal ini. Okey. Baik. Jadi tadi kita dah susun langkah-langkah tersebut. Okey, yang mana kita tahu susunan langkah tersebut bermula dengan kerja apa? Menanda. Okey, bermula dengan mengukur, menanda, memotong. Okey, kemudian mengukur, menanda, memotong, kemudian kita membenang. Okey, membenang dan yang terakhir kita akan membentuk projek tersebut. Okey. Jadi senang saja untuk menjawab soalan sini, soalan bagi soalan contoh 5. Contoh 5. Okey, soalan contoh 5 adalah soalan yang berbentuk pengkelasan. Okey, soalan yang berbentuk pengkelasan yang mana di sini diberikan alatan-alatan yang digunakan dalam kerja menggegas tadi. Okey, alatan-alatan yang digunakan dalam kerja menggegas tadi. Okey, jadi alatan-alatan yang ada contohnya macam pembaris, okey, kemudian ada penggarit, ada penebuk pusat dan juga angkut vernier. Okey, jadi di sini ada dua lah kategori alatan yang digunakan, iaitu alatan bagi kerja mengukur dan juga alatan bagi kerja menanda. Jadi dalam bentuk soalan sebegini, pelajar perlu kelaskan alatan tersebut mengikut pengkelasan yang betul lah. Okey, kita lihat. Kelaskan alatan tersebut mengikut proses kerja yang betul dengan menulis A, B, C, D pada ruang jawapan. Okey, jadi kalau tengok balik,
Okey, A adalah pembaris. Dia sesuai dengan angkut linear sebab digunakan untuk kerja mengukur. Manakala penggarit digunakan dengan penembuk pusat untuk kerja menanda. Okey. Jadi kita lihat jawapan. Okey, B dan juga C iaitu alatan untuk menanda, iaitu tadi penembuk pusat dan juga penggarit, manakala untuk mengukur pembaris dan juga angkut linear. Okey. Soalan 6. Okey, ni soalan terakhir. Yang mana soalan 6 ni iaitu soalan susun juga mengikut urutan. Tapi ini adalah berkaitan dengan kerja baik pulih raut. Okey, termasuk juga dalam di bawah modul 3 ni terdapatnya kerja baik pulih raut. Okey, berikut menunjukkan proses kerja membaik pulih raut yang tidak ikut urutan. Okey, cumanya beza dengan soalan susun atur yang atas tadi tu. Soalan susun atur yang atas tadi tu dia beri kedudukan tersebut ada A, B, C, okey, D dan E. Manakala bagi soalan 6 ni, okey, dia hanya tuliskan saja balik susunan tersebut supaya dia jadi urutan yang betul. Okey, sebab jawapan dah beri, tinggal kamu susun balik supaya dapat jadi susunan yang betul. Okey, lihat pada ruang jawapan. Okey, langkah 1. Okey, langkah 1, mengenal pasti jenis kerosakan yang berlaku. Langkah 2, baik pulih kerosakan. Langkah 3, okey, cara kerja mengecat. Langkah 4, pemeriksaan daripada segi warna dan rupa bentuk. Dan langkah 5, menampal pelekat pada raut. Okey, jadi ini adalah kerja-kerja baik pulih yang mana mengikut urutan yang betul. Okey, pelajar tinggal ambil saja jawapan yang di atas tadi, susun balik supaya dia menjadi satu urutan yang betul. Betul. Okey, Okey, cikgu, mungkin cikgu boleh buat rumusan apa yang kita dah belajar hari ini dan mungkin cikgu boleh kongsikan juga tips kepada pelajar-pelajar supaya mereka akan mendapat keputusan yang cemerlang bagi subjek ini, cikgu. Silakan. Okey, baik. Okey, jadi untuk subjek ini, okey, saya harap pelajar dapat untuk subjek ini pelajar dapat memahami setiap langkah-langkah yang diajar. Okey, seterusnya menghafal sekurang-kurangnya 5 komponen yang terdapat pada setiap sistem motosikal. Dengan menghafal ataupun mengingat nama komponen tersebut, mudah untuk pelajar menjawab soalan. Okey, seterusnya dapat menjadikan memudahkan pelajar dalam menjawab soalan yang berbentuk pelbagai bentuk ni, A, B, C, D dan E ni. Okey. Jadi harapan saya lah, okey, pelajar yang berada bersama kita dan juga yang berada di rumah, okey, boleh menjadikan soalan-soalan yang ditunjukkan ni sebagai panduan untuk kamu menjawab peperiksaan yang akan kamu hadapi pada masa yang terdekat ni dan pada SPM yang akan datang. Okay. Terima kasih Cikgu Amin. InsyaAllah apa juga orang kata berkat doa daripada Cikgu ni selalu menjadi. Ya, insyaAllah. Jadi saya pasti saya mewakili Didik TV juga mendoakan kejayaan adik-adik dan kita ucapkan terima kasih kepada kawan kita, kepada Izwan Haikal, kepada Aiman, kepada Daniel dan juga Nazhan. Okay, all the best guys. Jadi sekali lagi saya nak ucapkan terima kasih kepada cikgu dan kita akan jumpa untuk subjek seterusnya. Saya Akmal Nazri, kalau ada salah siap saya mohon maaf. Kita akan jumpa lagi dalam Sukses SPM 2021. Assalamualaikum. Stay safe guys. Bye-bye. Didik TV KPM. Assalamualaikum. Saya Syariah binti Abu, ibu kepada Muhammad Arif Adham bin Ramli, berharap anak saya dapat menunjukkan potensi diri yang positif dalam subjek kemahiran menservis motosikal sekaligus mendapat keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan SPM akan datang. Saya juga sentiasa mendoakan kejayaan anak saya dalam setiap bidang yang dicuburinya. Tidak lupa juga saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada guru-guru yang terlibat dalam subjek ini. Jasa guru akan kami kenang hingga ke akhir hayat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, saya Zuraida Sharif, ibu kepada Luqman Afiq bin Muhammad Ali Hanafiah. Berharap agar anak saya dapat memberikan komitmen yang tinggi untuk semua subjek SPM, terutamanya subjek menservis motosikal. Kerana di bidang ini mereka boleh memilih untuk menyambung pengajian atau terus bekerja dalam industri permotoran. Saya doakan agar anak saya dan semua calon SPM 2021 dipermudahkan segala urusan mereka.
Terima kasih juga pada semua guru-guru yang telah mengajar mereka.